Matius 5. Apabila Yesus melihat orang ramai itu, dia naik ke bukit lalu duduk. Pengikut-pengikutnya berkumpul di sekelilingnya, lalu dia mula mengajar mereka. Berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghiburkan mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Berbahagialah orang yang betul-betul mahu melakukan kehendak Allah. And thirst for righteousness. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah juga akan mengasihani mereka. Berbahagialah orang yang murni hati. Mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu kerana kamu pengikutku. Nabi-nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi, selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu bagaikan cahaya bagi dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu, tetapi dia akan meletakkannya di atas kaki pelita supaya memberikan cahaya kepada setiap orang di dalam rumah. Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di syurga. Janganlah menganggap bahawa aku datang untuk menghapuskan Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskannya, tetapi aku datang supaya semua ajaran itu berlaku. Ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, titik atau huruf yang terkecil sekalipun di dalam Taurat tidak akan dihapuskan jika semuanya belum berlaku. Oleh itu, sesiapa melanggar hukum yang paling tidak penting sekalipun, serta mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi yang paling tidak penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Sebaliknya, sesiapa mentaati Taurat dan mengajar orang lain berbuat demikian, orang itu akan menjadi penting antara orang yang menikmati pemerintahan Allah. Oleh itu, ingatlah bahawa kamu dapat menikmati pemerintahan Allah hanya jika kamu lebih setia daripada guru Taurat dan orang Farisi dalam usaha kamu melakukan kehendak Allah. Kamu sudah mendengar yang diajarkan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh orang akan diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili. Dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majlis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Oleh itu, apabila kamu hendak mempersembahkan pemberian di atas mazbah kepada Allah, lalu teringat bahawa saudaramu sakit hati terhadap kamu, tinggalkanlah pemberianmu di hadapan mazbah. Pergilah berdamai dahulu dengan dia, barulah kembali lalu persembahkan pemberian kamu itu kepada Allah. Jika seseorang hendak mendakwa kamu di mahkamah, berdamailah dengan dia selagi ada masa,
dan sebelum tiba di mahkamah. Jika tidak, orang itu akan menyerahkan kamu kepada hakim. Lalu hakim akan menyerahkan kamu kepada polis. Kemudian polis akan memenjarakan kamu. Ketahuilah, kamu akan tinggal di penjara sehingga kamu melunaskan semua dendamu. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa memandang seorang wanita dengan perasaan berahi, orang itu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jika mata kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuh daripada seluruh tubuh kamu dibuang ke dalam neraka. Jika tangan kanan kamu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan daripada seluruh tubuh kamu masuk ke dalam neraka. Ada juga ajaran yang mengatakan, sesiapa menceraikan isterinya, hendaklah orang itu memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa menceraikan isterinya, kecuali kerana perzinaan, orang itu membuat isterinya berzina jika wanita ini berkahwin lagi. Orang yang mengawini wanita yang diceraikan itu berzina juga. Again, you have heard. Kamu sudah mendengar bagaimana nenek moyang kita diajar seperti berikut. Jangan mungkir janji. Lakukanlah apa yang sudah kamu janjikan dengan sumpah di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan bersumpah sama sekali. Jangan bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah, atau demi bumi, kerana bumi itu alas kakinya, atau demi Yerusalem, kerana kota itu kota Allah, Raja yang besar. Jangan bersumpah bahkan demi kepala kamu, kerana kamu tidak berkuasa membuat sehelai rambut menjadi putih ataupun hitam. Cukuplah kamu berkata ya atau tidak. Kata-kata yang lebih daripada itu datangnya daripada iblis. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, jangan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepada kamu. Sebaliknya, jika seseorang menampar pipi kananmu untuk menghina kamu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Jika seseorang mendakwa kamu di mahkamah untuk menuntut bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika seorang askar penjajah memaksa kamu mengangkat barangnya sejauh 1 kilometer, angkatlah barangnya sejauh 2 kilometer. Jika seseorang meminta sesuatu daripada kamu, berikanlah apa yang dimintanya. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripada kamu, pinjamkan apa yang dikehendakinya. Kamu sudah mendengar ajaran seperti berikut. Kasihilah sahabatmu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di syurga, kerana Allah menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Allah dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya. Patutkah kamu menerima pahala daripada Allah jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah-ramahan dengan kawan-kawan kamu, apakah kelebihannya? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kamu harus mengasihi semua orang, seperti Bapa kamu yang di syurga mengasihi semua orang. Matius 6. Ingatlah, janganlah kamu lakukan kewajipan agama di hadapan umum supaya dilihat orang. Jika kamu berbuat demikian, kamu tidak akan menerima pahala daripada Bapa kamu yang di syurga. Oleh itu, apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan perbuatan itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di dalam rumah ibadat dan di jalan raya. Mereka melakukan perkara itu supaya dipuji orang. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu memberikan sedekah kepada orang miskin, lakukanlah hal itu secara diam-diam, supaya sahabat karib kamu sekalipun tidak mengetahuinya. Biarlah hal itu tidak diketahui oleh sesiapa pun,
Bapa kamu yang melihat perbuatan yang tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadat dan di simpang jalan supaya dilihat orang. To be seen by men. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran mereka. Tetapi apabila kamu berdoa, Go into your room. masuklah ke bilik dan tutuplah pintu. Lalu berdoalah kepada Bapa kamu yang tidak kelihatan itu. Bapa kamu yang mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu akan memberikan pahala kepada kamu. Apabila kamu berdoa, jangan gunakan banyak kata yang tidak bererti seperti yang dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahawa Allah akan mendengarkan permintaan mereka kerana doa mereka panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapa kamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Sepatutnya kamu berdoa begini. Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu, Bapa kamu yang di syurga pun akan mengampunkan kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang lain, Bapa kamu yang di syurga tidak akan mengampunkan kesalahan kamu juga. Apabila kamu berpuasa, jangan bermuka muram seperti orang munafik. Mereka kelihatan menderita, sehingga semua orang tahu bahawa mereka berpuasa. Ketahuilah, mereka sudah menerima ganjaran. Apabila kamu berpuasa, basuhlah muka dan sikatlah rambut, supaya orang tidak tahu bahawa kamu berpuasa. Biarlah hanya Bapamu yang tidak kelihatan itu yang tahu. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu, dan kamu akan menerima pahala daripada Dia. Jangan kumpulkan harta di dunia, kerana di situ gegat dan karat merosakkannya, dan pencuri datang untuk mencurinya. Kumpulkanlah harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, dan pencuri tidak datang untuk mencurinya. Lakukanlah hal itu, kerana perhatian kamu sentiasa tertumpu kepada hartamu. The eye is the Mata bagaikan pelita bagi tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu menjadi gelap gelita. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. How great is that darkness? Tidak seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, jangan khawatir akan hidup kamu, apa yang akan kamu makan dan minum, atau apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih bernilai daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai benih, tidak menuai tuaian, dan tidak mengumpulkan hasil di dalam jelapang. Tetapi Bapa kamu yang di syurga memelihara semuanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah antara kamu dapat memanjangkan umur, walaupun sedikit dengan mengkhuatiri hidupnya? Mengapa kamu khawatir tidak mempunyai cukup pakaian? Lihatlah bunga-bunga di padang yang tidak bekerja atau menenun. Tetapi Raja Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang ada hari ini, lalu esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberi kamu pakaian? Tetapi kamu kurang percaya kepada Allah.
Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, atau apa yang akan kamu pakai. Semua perkara itu sentiasa dikhawatiri orang yang tidak mengenal Allah. Bapa kamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Sebaliknya, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya. Lalu Allah akan memberikan semua itu kepada kamu. Oleh itu, jangan khawatiri hari esok, kerana ada cukup hal yang dikhawatirkan pada hari esok. Cukuplah kesusahan hari ini. Tidak usah ditambah lagi. Matius 7. Jangan hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan kayu balak di dalam matamu tidak kamu perhatikan? Bagaimana kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah saya keluarkan selumbar dari mata saudara, sedangkan ada kayu balak di dalam matamu sendiri? Hai munafik, keluarkan dahulu kayu balak dari matamu, barulah kamu dapat melihat dengan jelas. Lalu keluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jangan berikan apa-apa yang suci kepada anjing. Anjing hanya akan berbalik lalu menerkam kamu. Jangan berikan mutiara kepada babi. Babi hanya akan memijak-mijak mutiara. Mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu. Hal itu demikian kerana setiap orang yang meminta sesuatu daripada Allah akan menerimanya. Setiap orang yang mencari sesuatu daripada Allah akan mendapatnya. Dan Allah akan membuka pintu bagi setiap orang yang mengetuknya. Bapa yang manakah akan memberikan batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti? Bapa yang manakah akan memberikan ular apabila anaknya meminta ikan? Walaupun kamu jahat, kamu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi Bapa kamu yang di syurga. Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada Dia. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Inilah inti Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang. Banyak orang yang mengambil jalan itu. Tetapi pintu dan jalan yang menghala ke hidup sejati itu sempit dan susah. Hanya sedikit orang yang mendapati jalan itu. Waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepada kamu dengan rupa domba, tetapi sebenarnya mereka seperti serigala buas. Kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Belukar berduri tidak menghasilkan buah anggur, dan semak berduri tidak menghasilkan buah ara. Tetapi pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, dan pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pokok yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang lalu dibakar.
Demikianlah kamu akan mengenal nabi palsu melalui perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggil aku, Ya Tuhan, Ya Tuhan, akan menikmati pemerintahan Allah. Tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapaku yang di syurga. Pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepadaku, Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat, serta melakukan banyak mukjizat? Tetapi aku akan menjawab, Aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini dan menurutnya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. On the rock. The rain came. Hujan turun, air sungai melimpah dan angin kencang melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh kerana berasaskan batu. Setiap orang yang mendengar kata-kataku ini tetapi tidak menurutnya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan turun, air sungai melimpah dan angin kencang melanda rumah itu. Lalu rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerusakan rumah itu. Setelah Yesus mengatakan perkara-perkara tersebut, orang ramai sangat hairan dengan cara dia mengajar. Dia mengajar dengan wibawa, bukan seperti guru Taurat mereka.